سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. لا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى ayat 102 surah Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu apabila Allah itu ditaati dan tidak dilakukan dosa kepadanya, dan diingati dan tidak dilupakan akan dia, dan disyukuri dan tidak diingkari.
Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa man yaqwa ala hadza? Siapa yang mampu nak takwa dengan sebenar-benar takwa ini? Lalu diturunkan firman Allah yang berbunyi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar, dengan sedaya upaya kamu. Sambungan ayat menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu adalah orang Islam. Mati dalam keadaan orang yang sedang berpegang dengan ajaran Islam. Seorang yang mengesahkan Allah dan mengamalkan tuntutan Islam di sudut ibadah, di sudut aqidah, di sudut ibadah, di sudut akhlak, dan secara menyeluruh, bukan secara sebahagian dan diketepikan sebahagian yang lain. Bi an yuta'a fala yu'sa. Inilah akhlak para nabi dan para rasul yang dipelihara oleh Allah, kata dalam Hasyiah Sawi. Dan ia bagi orang-orang yang istimewa di kalangan hamba Allah yang berjalan di atas jejak langkah para nabi. Orang-orang yang mulia yang mengikut para nabi, mereka berusaha berada dalam ketaatan, berzikir dan bersyukur, tidak maksiat, tidak lupa kepada Allah, dan tidak ingkar. Quran kata, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupakan kepada mereka. Yani Allah membalas sikap mereka lupa itu dengan sebab lupalah mereka melakukan kesalahan. Tapi orang yang beriman kalau terlupa sekalipun dan terlanjur melakukan kesalahan, mereka cepat sedar. Innal ladzina amanu idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka sedar, lalu mereka segera beristighfar dan bertaubat, yang menyebabkan mereka termasuk di kalangan orang yang Allah kasih. Allah janji dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang banyak bertaubat. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat, dan Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Ayat itu menawarkan supaya kita banyak bertaubat. Dia ada istilah bertaubat, ada istilah banyak bertaubat. Macam orang makan lah. Ada orang makan, ada orang banyak makan. Hak makan sikit, cara sikit. Hak makan banyak, cara banyak. Ada orang makan kerap, ada orang sekali makan banyak. Akhirnya beza antara orang yang makan dengan orang yang banyak makan. Beza dengan orang yang tidur dengan orang kuat tidur. Tidur juga, tapi hak ni tidur, hak ni kuat tidur. Hak ni makan, hak ni kuat makan. Maka taubat pun sama. Hak ni taubat, hak ni banyak bertaubat. Jadi orang bertaubat disebut taibun, orang yang bertaubat. Orang yang banyak taubat disebut tawwabun. Yang Allah kasih itu orang yang banyak bertaubat. Dan bertaubat ni regu dia istighfar. Istighfar mana minta ampun. Taubat mana kembali kepada Allah. Ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Memperbetulkan kesalahan dia. Maka dituntut kedua-dua dalam ayat Quran. Ada ayat kata, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Beristighfarlah dan bertaubatlah. Maka lepas semayang kita baca dua-dua. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh baca hayya qayyuma. Boleh baca hayyul qayyum. Dua-dua boleh. Yang lebih terkenal dalam kitab hadis, Fathah.
Al-Hayya Al-Qayyuma. Kenapa Al-Hayya Al-Qayyuma? Kerana Allah Al-Azima. Kerana Allah fathah, Azim fathah, Hayya fathah, Qayyuma fathah. Tapi kalau nak baca dengan dhammah pun boleh juga. Kata dalam syarah-syarah hadis, syarah Azkar ada, syarah Sunan Abi Daud ada, syarah Sunan Tirmizi ada. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi pada lafaz istighfar itu boleh baca dua cara. Kalau dalam kitab azkar, penutup kitab azkar dibaca dengan fathah. Kalau dalam kitab hadis itu dibaca dengan fathah. Kalau dalam syarah hadis boleh baca dua-dua. Fathah boleh, dhammah boleh. Maka ada di kalangan kita baca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada di kalangan kita baca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua-dua boleh. Dalam kita baca dua-dua tu, ujung dia kita tak berhenti tentu, kita sambung. Apa dia kita sambung? Wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, saya bertaubat kepadanya. Jadi istighfar dengan taubat ni elok dikembang. Orang yang Allah kasih, orang yang rajin istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ayat lain kata wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur ni bukan bulan puasa saja. Waktu sahur ni tiap-tiap malam sepanjang tahun. Waktu sahur kita panggil waktu sok. Makan sok tu bahasa Kedah. Duduk cakap kod KL orang tak tahu. Waktu sok kita makan sok. Waktu sahur makan sahur. Jadi sahur ni apa? Sahur ni waktu sebelum subuh. Bila mula waktu sahur? Tengah malam. Bila berakhir waktu sahur? Bang subuh. Lepas tu kita berhenti awal waktu nak subuh. Dia panggil waktu imsak. Imsak ni kalau eja Jawi alif mim sin alif kaf. Kalau eja Rumi IMSAK. Imsak. Imsak mana menahan diri. Waktu imsak, waktu menahan diri daripada makan minum. Secara berhati-hati kita berhenti 10 minit sebelum subuh. Tapi kalau lajak pun tak apa. Jangan sampai bang subuh sudah. Mai mana imsak ni? Kerana ada hadis kata Nabi SAW, jarak antara baginda makan sahur dengan jarak antara azan subuh berjumlah sekadar membaca 50 ayat Quran. Jadi 50 ayat Quran di lama mana? Antara 10 minit, 15 minit. Maka waktu tu waktu elok kita berhenti makan sok. Jadi kalau subuh pukul 5.50, subuh pukul 6, kita berhenti 5.45 atau 5.50. Kalau Nabi SAW makan, lepas makan ada jarak 50 ayat dibaca untuk bang subuh. Jadi waktu sahur ni bermula tengah malam. Jangan ada di kalangan kita dia kata aku segan nak makan sok. Aku akan makan sok siap-siap lepas main tarawih. Main tarawih habis 10.30. Dia makan sok pukul 11. Dia makan sok pukul 10.30. Yang tu tak nak masuk. Kerana tak masuk waktu. Sahur masuk tengah malam. Kata dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi kata dalam kitab Majmu'. Berakhir waktu subuh. Jadi Quran kata di antara pengisian waktu sahur yang terbaik adalah beristighfar. Walaupun sekali. Walaupun sepatah. Mangkit tidur. Astaghfirullah. Bang subuh. Alhamdulillah kita sudah merebut satu tawaran istimewa, iaitu membaca istighfar di waktu sahur. Baru baca sepatah, tu pun tak habis. Astaghfirullah.
Astaghfiru, saya memohon keampunan Allah kepada Allah. Maka kita sudah termasuk di dalam firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Dan kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahar mereka beristighfar. Di antara waktu yang bagus kita istighfar ni waktu sahar, waktu lepas sembahyang 5 waktu, waktu lepas keluar tandah. Keluar tandah kita baca ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Ghufranak, saya minta ampun kepada engkau. Waktu penutup majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak tempat digalakkan istighfar ini. Di antara tempat yang terbaik adalah waktu sahur. Jadi waktu sahur ni jangan tak baca istighfar, walaupun sekali, walaupun sekerat. Astaghfirullah, habis masa masuk subuh. Kalau kita kajian lagi, astaghfirullahal azim. Kalau kita kajian lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita kajian lagi, Allahumma anta rabbi, doa sayyidul istighfar yang panjang itu. Macam-macam boleh, istighfar pendek boleh, sederhana boleh, panjang boleh. Yang penting kita beristighfar. Istighfar saja cukup ke tak? Bagus lagi istighfar dengan taubat. Maka dikembang lepas sembahyang dua-dua. Astaghfirullah, saya beristighfar, wa atubu ilaih, saya bertaubat. Maka istighfar dengan taubat ni saudara kembar, elok kita buh. Kalau kita tak mau cara panjang, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, pendek itu. Hak panjang sikit, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi istighfar dengan taubat ni seperti selawat dengan salam. Selawat elok baca kemak dengan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa salla wa sallam wa salli wa sallim. As-salatu wassalam alaihi salatu wassalam. Baik baca alaihi salam. As-salatu salawat, as-salam selamat. Kenapa afdal dan lebih baik baca salawat dengan salam? Kerana Allah suruh dua-dua ketika Allah berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 56. Tu ialah ayat 56 tu. Tengok oleh dalam suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Sentiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu ke atas baginda, wasallimu, dan mengucaplah salam ke taslima kepada baginda. Jadi sallu dengan salim, wasallimu, salawat dan salam. Maka salawat elok kembang dua-dua. Salawat dengan salam. Salawat saja boleh dah, tapi kurang lengkap, kurang afdal. Yang afdal salawat dan salam. Maka kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam boleh. Allahumma salli wa sallim, siap-siap ala sayyidina Muhammad boleh. Sallallahu alaihi wasallam, salla dengan salam boleh. Dalam tarawih sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli. Tok Bilal kata, Tok Bilal kata apa tu? Malam Tok Bilal baru. Saya pun terkejut masa mana dia belajar tu. Tak tahu dia main biduk tu, dia terus jadi Tok Bilal. Tak abang pun. Dia kata apa semalam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jawab sallallahu wasallam alaihi. Salla sekali, salam sekali, dua. Kita kembang dua-dua. Lepas tu dua ulang pula Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Kita pun sallallahu wasallam alaihi. Jadi sallallahu tu selawat, wasallam alaihi dan salam, dua-dua sekali. Tiap-tiap malam orang baca ketika tarawih dua sekali, salat dengan salam. Kerana Quran suruh dua-dua. Quran kata sallu alaihi, salawatlah kamu, wasallimu taslima, dan salam, ucapkan salamlah kamu. Jadi sallu wasallim. Kalau salawat dengan salam saudara kembar, istighfar dengan taubat saudara kembar, taat kepada mak ayah dikembarkan dengan taat kepada Allah. Dalam surah wa qada
dalam surah Luqman, anishkurli wa liwalidaika. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan bersyukurlah kepada mak ayah kamu. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah kata, siapa semayang 5 waktu dia telah syukur pada Allah. Siapa doa kat mak ayah lepas semayang 5 waktu dia telah syukur pada mak ayah dia. Jadi doa kepada ibu bapa mesti dibaca selepas semayang 5 waktu. Kerana mengamalkan ayat itu. Ayat itu kata anishkurli wa liwalidaika. Mak Allah, taat kepada Allah dengan taat kepada mak ayah tu kebak ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah berada pada redha mak ayah. Begitu juga semayang dengan zakat. Kebak juga. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan semayang, bayangkan zakat, tunaikan zakat. Kalau semayang rajin, zakat tak keluar, tak kena. Zakat keluar rajin, sedekah rajin, tapi semayang tak kena juga. Maka semayang dengan zakat dikembang, semayang ibadat tubuh badan, zakat ni ibadat harta. Dua-dua ibadat. Ibadatun badaniyah, ibadatun maliyah, ulama kata. Ada ibadat tubuh badan, ada ibadat harta, ada ibadat dua-dua sekali, iaitu haji. Haji tubuh badan kita pun letih, harta kita pun cerah. Pasal pergi haji. 10,000, 15,000. Ada ibadat hati. Dalam kitab I'anatul Talibin ada sebut. Ibadat hati, ibadat tubuh badan, ibadat harta. Ibadat hati seperti al-khauf minallah, takut kepada Allah dalam hati. Ar-raja ilallah, mengharap pada Allah dalam hati. Ikhlas, merendah diri dalam hati, tawadhu'. Jadi sifat-sifat mulia yang kita cari buh dalam hati kita, kita sudah beribadat dengan hati. Ikhlas dan sebagainya. Jadi ibadat semayang itu ibadat tubuh badan. Ibadat zakat itu ibadat harta. Tubuh badan kita semayang tungin terbalik, zakat kita tak kelak, tak kena. Zakat pun rajin buat kelak, buat kunuri pun rajin, belanja kawan makan di kedai pun suka, semayang tak pun tak kena. Jadi ibadat sembahyang dengan zakat dikembang dalam beberapa ayat. Sebagaimana dikembang istighfar dengan taubat, dikembang selawat dengan salam, dikembang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada mak ayah, dikembang semayang dengan zakat, dikembang juga iman dengan amal soleh. Lebih dari 50 ayat. Alladzina amanu wa 'amilus solihat, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Kembar dua saudara ni, kembar dua saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan. Orang beriman mesti beramal, orang beramal mesti beriman. Kalau buat amal soleh tak beriman, dia dapat balasan di dunia, tapi di akhirat dia tak dapat sebab dia tak beriman. Kalau dia beriman dan mengaku beriman, dia tak beramal soleh, dia tak buat baik, maka iman dia tu iman yang nipih. Iman dia iman yang lemah. Iman dia iman yang lekeh. Kerana iman yang lengkap, iman yang sempurna, iman yang kuat, iman yang tinggi akan menyebabkan dia beramal. Dia macam bateri. Kereta kita bateri kong, tak boleh jalan. Torchlight kita bateri lemah, cahayanya gelap. Cahayanya tak keluar terus ataupun keluarnya tak jelas. Maka torchlight yang kita guna nak berjalan malam-malam, kita kena ada bateri yang kuat. Handphone kita bateri habis, kena cas. Tak cas pakai tak boleh tengok apa. Handphone kita cas bateri baru cerah. Torchlight kita ada jenis cas bateri, ada jenis beli. Habis lempak, beli baru pula. Pasal kalau bateri tak ada, hajat kita nak bagi cahaya tu terang, tak terang. Maka demikian juga iman kita ada jenis bateri lemah, ada jenis bateri sederhana, ada jenis bateri kuat. Iman kita nak kena cas macam kita cas handphone kita. Macam kita cas bateri yang jenis karat. Cas bateri boleh diwayar karat. Cas iman kita dengan mengaji, dengan buat ibadat, dengan tadabbur Quran,
dengan mendampingi alim ulama, dengan berpuasa, dengan berqiyamul lail, dengan berdoa di waktu sahur, nak cas iman kita bagi kuat bateri. Nak bagi kuat bateri supaya cahaya torchlight itu terang, supaya cahaya hati kita terang, supaya amalan kita baik. Jadi cas bateri ni kena ada. Kena pergi masjid, kena pergi mengaji, kena makit sembahyang tahajud, kena istighfar, kena sembahyang jemaah, kena ziarah alim ulama, kena mengaji, kena baca Quran, kena tengok tafsir. Macam-macam amalan yang boleh menguatkan iman. Dalam kitab tauhid kata al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyati. Iman itu bertambah apabila bertambahnya taat. Iman itu berkurang apabila berlakunya dosa. Bila buat dosa, iman kurang. Bila buat taat, iman tambah. Jadi duk di kita nak kontrol iman kita tu kurang ke tambah. Kalau dosa tak tinggal, kuih kurang lah. Iman kuih lemah. Iman kuih lemah. Mula-mula ada teguran juga dalam hati, tapi duk buat selalu, lama-lama tak perkara biasa. Macam orang duk curi kasut lah. Malah nak curi kasut di masjid, di surau tu, mata liang, takut orang tengok. Mengingat tiap-tiap minggu, pergi sembahyang Jumaat, duk belah kasut orang lah kali perkara biasa belah kasut. Macam orang tak semayang, hari pertama tak semayang tu hati tak apa syok. Mengingat hari tak semayang, 14 tahun dah tak nak semayang, tak perkara biasa tak semayang. Tak puasa begitu juga. Mula tak mau puasa tu ketak, takut orang nampak. Mengingat hari-hari tak puasa, jadi perkara biasa. Jadi benda dosa bila dibuat secara kerap, dia tak ada rasa takut dah. Macam kaki kita berjalan atas tar, jatuh, tak pakai kasut. Mula-mula sakit, kena tikam dengan batu. Lama-lama kematu dah kaki tu. Tak pakai kasut perkara biasa. Pasal kaki dah kematu. Hati dia kematu dah dengan dosa. Dia buat dosa tak rasa apa. Bahkan dia megah boleh makan siang hari bulan puasa depan orang ramai. Kita pergi pekan Aluk Setang. Ada orang Melayu makan biasa. Minum biasa. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia orang gila. Kemungkinan kedua memang dia kaki tak puasa. Sampai tak berasa malu makan di khalayak ramai. Cuma tak ada penguasa ramai. Tidak kena tangkap, kena denda. Dalam ramai-ramai yang tak puasa tu ada seorang tu berani tu tayang ke orang. Makan depan orang, minum depan orang. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bimbang. Kerana tabiat dia sudah menjadi perkara biasa sehingga dia buat dosa pun dia tak berasa takut, dia tak berasa bimbang, dia tak berasa pelik. Kerana menjadi kebiasaan dia. Jadi ulama kata sekiranya dosa itu diulang, kerap, jadi perkara biasa sampai dia merasa tak ada rasa malu dan segan, tak ada rasa sedih apa, kerana itu biar kebiasaan bagi dia. Hak mula-mula tu berasa bimbang. Orang bohong tak? Mula kali pertama, kali kedua nak bohong tu, seriau tak? Lama-lama jadi perkara biasa bohong. Tak ada rasa apa, sembang mesti kena bohong. Pasal tabiat dia, duk bohong selalu. Jadi perkara dosa, perkara jahat, bila menjadi tabiat seseorang, dia tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang, spontan dia bohong, spontan dia mencuri. Jadi kita nak kena tarik tali. Kita nak kena sedang segera. Jadi ulama kata macam orang semayang. Semayang ni ingatan kita terbang pergi rata. Nak bagi khusyuk dalam semayang. Teringat pergi rata sedang kita tengah semayang. Patah balik tumpu kepada semayang. Macam orang tambat lembu dalam padang rumput dia. Galik sikit rumput lembu tu masuk dalam bendang orang. Masuk dalam padang orang. Dengan sedang tak heret main tempat dia balik. Galik sikit masuk pergi kat orang. Dan ada ulama kata hati kita dalam sembahyang seperti burung dalam sangkar, terbang sana terbang sini. Hati kita sama, pergi sana pergi sini, pergi sana pergi sini.
Nak pi gurun tak boleh, PKP. Pi kot belah ustaz. Kita nak pi beli barang kono ni ada Roblox tu kono. Pasal nak berjalan juga. Tani sekat kono. Hati kita pun terbang sana terbang sini. Sedang aku dalam semayang, jangan terus tumpu balik dalam semayang. Kita tambah lembu yang kita miliki, lembu kita sedang masuk dalam benar orang, heret balik. Jangan biar terus. Dan ini tuan benar marah kita. Lembu kita piak kagah pagak nak kambing kita piak kagah pagak nak makan daun nangka orang. Heret balik, tarik balik, jangan biar dia terus terjun dalam kawasan pokok nangka tu. Saat ni tuan tu marah kita. Dia kata belah kambing bodoh lebih daripada kambing ni. Kambing tak apa, tak ada akal. Hang yang ada akal biar duk makan pokok aku. Kelai pula dah. Tuan kambing dengan tuan pokok. Pasal apa? Hak jaga kambing dia biar kambing dia api perlah habis pokok kau tu tanam. Jadi kita di dalam ibadat pun gitu, hati kita kadang pikuk ni. Dalam kehidupan pun kadang-kadang kita terlanjur buat dosa. Allah menawarkan dalam Quran, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita iringi setelah kita terlanjur buat salah itu, kebaikan itu akan memadam dan menghapuskan dosa kesalahan tersebut. Dalam hadis kata, ittaqillaha haitsuma kunta, hadis Imam Tirmizi dalam kitab hadis 40. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Hujung hadis kata, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan orang ramai dengan kelakuan yang mulia, kelakuan yang baik. Dalam dengan Allah bertakwa, dengan orang ramai berkelakuan baik. Dalam kita bertakwa, kita tak boleh lari daripada salah silap kerana kita orang biasa. Dalam kita bergaul dengan orang, kita tak boleh lari dengan salah silap kerana kita orang biasa. Maka ketika kita tersedak kita salah dengan Allah, ketika kita sedang kita salah dengan orang ramai, maka kita dituntut tengah-tengah hadis itu, iaitu iringi kesalahan kita dengan kebaikan supaya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Hadis kata, wa atbi'il hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah kesalahan yang kamu buat, sama ada kesalahan dengan Allah atau kesalahan dengan orang, hasanah, dengan melakukan kebaikan. Tamhuha, nescaya kebaikan itu menghapus, memadamkan kesalahan itu. Salah dengan Allah, beristighfar dan bertaubat. Salah dengan orang, minta maaf. Maka apabila datang hari raya, kita minta maaf zahir batin kepada orang-orang yang mungkin kita terlanjur buat salah. Sama ada kesalahan itu kita sedang atau kita tidak sedang. Musim raya ni, musim kita nak beristighfar, kita nak jumpa, kita nak memohon keampunan sesama kita, mohon keampunan kepada Allah dan kesalahan sesama kita. Kita pula sebut maaf zahir dan batin. Mana kesalahan yang luaran zahir, kesalahan dalaman batin. Zahir pun minta maaf, kesalahan dalaman pun minta maaf. Mungkin saya ada buat salah zahir dengan kamu, mungkin saya ada buat salah batin dengan kamu. Dalam doa penutup semayang lepas tasyahud akhir, ada doa berbunyi, waghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Ampunkan dosa saya yang terdahulu dan terkemudian. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, ampunkan dosa saya yang saya a'lantu, yang saya lakukan secara zahir, secara alaniyah, secara dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Wa ma asrartu, dan yang saya sembunyikan. Dosa hak zahir, orang nampak, orang tahu, saya minta ampun. Dosa saya buat seorang-seorang tak ada siapa tahu, saya minta ampun juga. Hak saya buat seorang-seorang tak ada siapa tahu, nama dia wa ma asrartu, dosa yang saya sembunyikan. Wa ma a'lantu, dosa yang saya buat daripada khalayak ramai di hadapan orang lain. Kalau ada dosa saya buat depan orang, tolong ampun. Kalau ada dosa saya buat seorang-seorang tak ada siapa tahu pun, tolong ampun. Kita dengan Allah diajak minta ampun dosa yang terang-terang dan dosa yang tersembunyi.
Wa ma a'lantu dosa terang-terang, wa ma asrartu dosa yang saya buat secara tersembunyi. Maka dengan orang pun zahir dan batin sama. Dosa kamu tahu kata saya buat dosa kat kamu, ataupun dosa yang saya buat seorang-seorang, saya mengumpat kamu belakang kamu tak tahu. Saya fitnah kamu belakang kamu tak tahu. Saya kata kat kamu, saya hina kamu, saya pandang lekeh kat kamu, semua tu dosa saya yang mungkin saya buat kamu tak tahu. Saya minta ampun juga. Maka orang yang rajin beristighfar dan bertaubat kepada Allah, rajin minta maaf kepada orang sekian buat salah, orang itu masuk dalam golongan yang Allah kasih. Kerana Allah janji dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah kasih cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Jadi orang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ini, sifat dia yang pertama, dia taat tidak maksiat. Walaupun kita usaha duduk dalam taat tak buat maksiat, kadang-kadang kita terlanjur buat salah juga. Dalam keadaan kita tak sedang, maka kita iringi kesalahan kita itu dengan beristighfar dan bertaubat, dengan memperbaiki keadaan kita. Maka duduk dalam buat ibadat pun dapat pahala, duduk dalam dosa pun bertukar dosa jadi pahala. Allah tawarkan dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hamba aku yang terlanjur buat salah atas diri mereka, jangan kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. Nabi SAW bila terima ayat ini daripada Allah Ta'ala, baginda suka dengan ayat ini, baginda baca sepanjang malam. Kerana ayat itu menawarkan tawaran yang cukup istimewa. Siapa saja sedang dia hamba Allah, bila dia buat salah, jangan putus asa daripada minta ampun. Ayat dalam surah Az-Zumar. Satu lagi ayat yang menawarkan keistimewaan kepada orang salah ni, ayat dalam surah Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Melainkan orang yang beriman, bertaubat, beramal soleh. Siapa yang mengisi masa dia hidup dia dengan 3 sifat yang mulia ini: beriman, bertaubat, beramal soleh. Dia rajin buat aktiviti yang meningkatkan iman. Dia rajin menjaga amal yang saleh. Dia rajin bertaubat. Orang ini akan ditukar dosanya yang lalu kepada kebaikan. Kalau dosa setinggi gunung, bertukar jadi pahala setinggi gunung. Dosa 10 gunung, tukar jadi pahala 10 gunung. Faulaika yubaddilullahu, mereka itu Allah tukarkan sayyiatihim, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, hasanatin, kepada pahala-pahala. Dosa yang banyak bertukar menjadi pahala yang banyak apabila seseorang itu mengisi sisa hidupnya, mengisi kehidupan dia dengan beriman, bertaubat dan beramal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, melainkan orang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itu Allah tukar kesalahan-kesalahan mereka kepada pahala-pahala. Ayat dalam surah Al-Furqan pada juzuk yang ke-18. Baik. Jadi maksud bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa itu, yang pertama taat tidak maksiat. Disebut dalam syarah, taat tidak maksiat ni kadang-kadang tak taat, tukar jadi maksiat, maka cepat-cepat bertaubat. Kerana Allah kasih dan cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin, bukan innallaha yuhibbut taibin. Taibin orang bertaubat, tawwabin orang yang banyak bertaubat. Dalam istilah Arab dia panggil sirah min siril mubalaghah, lafaz yang menunjuk kepada banyak. Wa yushkara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Kita berhenti tani dulu, tinggal 2 hari 2 pagi lagi nak mengaji dalam bulan Ramadan, lepas tu kita raya. Jadi esok kuliah subuh kita terakhir hari bulan Ramadan dan terakhir sebelum raya. Hari raya kita cuti, jadi kita cuti mungkin 4-5 hari. 3-4 hari, 5 hari, nanti kita beritahu lain bila kita nak sambung kuliah subuh, mungkin lepas raya 6 ke apa. Cuma kuliah subuh kita last untuk Ramadan. Esok hari raya tak ada kuliah subuh kerana kita sembahyang raya.
Dan lepas raya pun 2-3 hari, 4-5 hari kita cuti Sat kuliah subuh. Mungkin kita sambung kuliah subuh setelah raya ke-6. Raya hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari Rabu kalau lepas raya 6 tengok keadaan lah. Nanti nak bincang tu. Sama ada kita buat akal lepas raya 6 ke ataupun kita buat raya ke-4 ke-5. Yang penting kita rehat Sat untuk raya 2-3 hari dan kita sambung setelah itu insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.